Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Samsul bin Su daripada Politeknik Sultan Abdul Halim Azam Shah, Putra Kedah, akan membentangkan kajian tahap persediaan penggunaan e-pembelajaran bagi tujuan latihan atas talian dalam kalangan staf Kolej Komuniti Temerloh. Kolej Komuniti Temerloh ataupun dikenali sebagai KKTM merupakan FPTA yang menaung di bawah Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Seperti yang kita sedia maklum, Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam menetapkan setiap anggota awam melekatkan diri dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian melalui program pembangunan sumber manusia. Terdapat dua kaedah pencapaian khusus, iaitu kaedah latihan tradisional iaitu di dalam kelas dan pembelajaran dalam talian. Rentetan daripada berlakunya peristiwa yang melanda dunia global iaitu serangan COVID-19 menyebabkan berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di seluruh Malaysia. Anggota Pemerintahan Awam turut sama terkesan dengan peristiwa ini, termasuklah kaki tangan Kolej Komuniti Temerloh. Hasil mesyuarat pengurusan JPPKK pada 14 Mei 2020 telah mewajibkan semua warga JPPKK sebahagian dari institusi untuk mengikuti sekurang-kurangnya 2 kursus dalam talian melalui pembelajaran sektor awam bagi memenuhi keperluan 5 hari berkursus warga JPPKK. Hadirin sekalian, rentetan daripada peristiwa COVID-19 telah memberi kesan kepada aktiviti pembangunan sumber manusia dalam sektor awam. Antara alternatif lain yang dapat dilaksanakan bagi meneruskan agenda pembangunan sumber manusia adalah melalui pelaksanaan kursus atas talian di kalangan kaki tangan sektor awam. Terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaan kaedah pembelajaran atas talian di Malaysia seperti prasarana dan capaian internet. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji tahap kesediaan penggunaan e-pembelajaran bagi tujuan kursus atas talian dalam kalangan staf Kolej Komuniti Temerloh. Objektif utama kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti sejauh mana tahap kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran dan yang kedua mengenal pasti sejauh mana tahap halangan dalam menggunakan e-pembelajaran. Kajian ini dilaksanakan bagi menjawab persoalan berikut. Yang pertama, sejauh mana tahap kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran dan kedua, sejauh mana tahap halangan dalam menggunakan e-pembelajaran. Skop kajian yang diletakkan adalah mengkaji tahap kesediaan dan halangan dalam menggunakan e-pembelajaran bagi tujuan kursus dalam talian dalam kalangan staf Kolej Komuniti Temerloh. Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk kuantitatif. Borang soal sidik digunakan dalam kajian ini kerana faktor masa serta kaedah analisis data lebih mudah dilakukan. Borang soal sidik ini dibagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A mengenai maklumat demografi, bahagian B mengenai kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran dan bahagian C mengenai halangan dalam menggunakan e-pembelajaran. Responden kajian ini adalah terdiri daripada keterangan yang bertugas di Kolej Komuniti Temerloh. Sebanyak 49 borang soal sidik telah diedarkan kepada responden. Itu keterangan Kolej Komuniti Temerloh. Mereka terpilih kerana responden terlibat dan pernah mengikuti kursus secara dalam talian. Instrumen kajian adalah menggunakan borang soal sidik. Antara langkah dijalankan adalah pemilihan responden, pengutipan data dan pengalisan data. Dalam soal sidik dan adaptasi daripada kajian Mak Yusof et al. Hasil dapatan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil analisis akan dipersembahkan dalam bentuk peraturan jamin. Nilai kebolehpercayaan yang diperolehi adalah 0.86. Skala tahap skor min diadaptasi daripada kajian Nurul Ain Azmi dan Razatul Zulita Rasali mengenai kajian kesediaan penggunaan Massive Open Online Course dalam kalangan pelajar. Berikut adalah analisis data demografi. Hadirin sekalian, berikut adalah bahagian B, kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran. Berdasarkan jadual menunjukkan hasil analitis 14 item soalan berkenaan kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran. Nilai min purata kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran adalah 3.32 dan ianya berada pada tahap tinggi. Item yang mempunyai nilai rank tertinggi adalah nombor 12, iaitu penggunaan e-pembelajaran dapat menyelamatkan masa staf menghadiri suatu kursus.
Berikut adalah item soalan bahagian C, iaitu halangan dalam menggunakan e-pembelajaran. Purata skor yang diperolehi adalah 2.21, iaitu berada pada tahap sederhana. Hasil daripada 7 item soal sidik mendapati halangan utama staf adalah sumber liputan internet yang rendah di tempat tinggal mereka. Untuk perbincangan dan kesimpulan, persoalan pertama kajian sejauh manakah tahap kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran. Berdasarkan jadual 2, secara keseluruhan nilai skor kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran bagi tujuan berkursus secara dalam talian berada pada tahap tinggi. Purata skor menunjukkan bahawa kaki tangan Kolej Komuniti Temeloh bersedia menggunakan portal pembelajaran bagi tujuan menjalani kursus secara dalam talian. Hasil dapatan ini selari dengan kajian Mat Yusof et al. Yang mendapati bahawa tahap kesediaan para siswazah menggunakan e-pembelajaran berada pada tahap tinggi. Hasil dapatan tidak selari dengan kajian Nurul Ain Azmi dan Razalatu Iza Zurita terhadap pelajar peringkat CJ yang mendapati bahawa tahap kesediaan pelajar menggunakan e-pembelajaran berada pada tahap sederhana. Nilai skor tertinggi bagi item kesediaan staf menggunakan e-pembelajaran adalah penggunaan e-pembelajaran dapat menjimatkan masa seorang staf bagi menghadiri suatu kursus serta lebih fleksibel. Hasil dapatan kajian ini selari dengan Muhammad Khairul Farhan Masaad yang menyatakan bahawa tujuan sistem e-pembelajaran EPSA disediakan adalah untuk memberikan pejabat awam menghadiri suatu kursus tanpa perlu menghadiri secara fizikal dan dapat mencapai pada bila-bila masa dan di mana jua. Hasil kajian ini turut disokong oleh hasil dapatan Nur Afendi Yahya dan Ling Ning yang mendapati bahawa sistem e-pembelajaran dapat menjimatkan masa dalam proses pembelajaran. Untuk soalan kajian kedua, sejauh mana tahap halangan dalam menggunakan e-pembelajaran? Berdasarkan jadual 3 secara keseluruhan, purata nilai skor tahap halangan di kalangan staf dalam menggunakan e-pembelajaran adalah pada tahap sederhana. Nilai skor tertinggi halangan utama adalah sumber liputan internet atau wifi yang rendah di tempat tinggal mereka dan tahap skor berada pada tahap sederhana. Hasil dapatan ini selari dengan kajian Mat Yusof et al. Hasil dapatan turut selari dengan Nurul Ain Azmi dan Razalatu Iza Zurita yang menyatakan halangan utama pelajar menggunakan e-pembelajaran adalah sumber liputan internet yang rendah dan nilai skor yang diperolehi berada pada tahap tinggi. Hasil kajian disokong oleh kenyataan Ahmad Ibrahim yang menyatakan bahawa infrastruktur sistem jalur lebar di Malaysia masih lagi terbelakang berbanding negara maju seperti Korea Selatan. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa kaki tangan Kolej Komuniti Temeloh bersedia berubah dari kaedah kursus secara tradisional iaitu bersemuka dan perjumpaan secara fizikal kepada berkursus secara dalam talian bersesuaian norma baru kehidupan sosial masa kini. Walau bagaimanapun masih terdapat sedikit halangan di dalam menggunakan kemudahan e-pembelajaran di mana sumber liputan internet secara keseluruhan masih berada pada tahap sederhana di kediaman staf. Keadaan ini menyebabkan pelaksanaan kursus secara dalam talian masih memerlukan capaian internet semasa di tempat kerja atau di kedua-dua lokasi. Diharapkan melalui hasil dapatan ini ia memberi panduan dan rujukan secara khusus kepada unit latihan dan pembangunan staf di Kolej Komuniti Temeloh dan secara amnya kepada JPPKK dalam merencana medium pelaksanaan aktiviti latihan kepada barisan staf politeknik dan Kolej Komuniti di Malaysia. Bagi tujuan kajian lanjutan, pengkaji mencadangkan agar kajian ini dilaksanakan di institusi lain di bawah JPPKK di seluruh Malaysia. Malah, kajian ini juga boleh dilaksanakan untuk lain-lain agensi kerajaan akan data perbandingan antara agensi kerajaan yang bertugas dalam kawasan bandar dan luar bandar diperoleh bagi tujuan rujukan dan penambahbaikan pihak yang berkepentingan. Sekian, terima kasih.